Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian, jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah diri, dan dialah yang mempunyai arasy yang besar. Surah Taubah 128, 129. Saya menyarankan pada tuan-tuan para jamaah, hafalkanlah ayat ini insyaAllah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a fi yaumin wa lailatin 50 ayah lam yuktab minal ghafilin, wa man qara'a mi'ata ayatin kutiba minal qanitin, wa man qara'a mi'ata ayatin lam yuhajjuhul qur'anu yaumal qiyamah, wa man qara'a khamsina mi'atin kutiba lahu qintar minal ajr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang sesiapa yang membaca 50 ayat Al-Quran sehari semalam, minimum satu solat fardu 10 ayat, 5 waktu 50 ayat, maka dia tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Sesiapa yang membaca 100 ayat, dia dimasukkan dalam golongan orang-orang yang taat. Dan sesiapa yang membaca 200 ayat Al-Quran tidak akan mendakwa pada hari kiamat. Sesiapa yang membaca 500 ayat Al-Quran, maka dia akan diberikan pahala yang sangat banyak. Shadaqallah wa rasul. Hadis galakkan kita membaca Al-Quran setiap hari, minimum 50 ayat kalau boleh. Tak boleh satu hari satu makra' pun okey, atau satu makra' lebih kurang 20 ayat, minimum satu muka surat lah, ya. Jangan langsung tak baca. Itu je lah nak pesan. Shadaqallah wa rasuluh. Yang berbahagia barisan pengurusan masjid Setia Alam, seterusnya pada Sahibul Fadilah Tuan Imam kita, terima kasih memimpin kita solat berjamaah, muazzin kita, terima kasih mengingatkan kita solat 5 waktu. Seterusnya pada para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, para jamaah yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Didoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat sejahtera, yang dalam keadaan uzur mudah-mudahan disembuhkan Allah, dan mudah-mudahan segala amal ibadah diterima, diampunkan dosa, dan terhindar daripada bala dan wabak. Amin. Sihat tuan-tuan? Alhamdulillah.
Syukur Alhamdulillah, malam ni kita jumpa sebulan sekali. Alhamdulillah, kehadiran pun makin ramai hilang. Makin ramai hilang tuan-tuan. Ini pun saya ingat ramai yang singgah je, ya. Tapi eloklah, ya, duduk sebentar dalam majlis ilmu antara maghrib dan ke isyak. Kita mulakan majlis ilmu pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat rahmatullah. Jadi malam ni kita masuk satu bab yang baru selepas yang lepas kita membincangkan bab poligami. Yang lepas tuan-tuan, ya, kita dah ceritakan hukum poligami, kita dah ceritakan tentang keperluan seseorang yang perlu berpoligami, ya, dengan garis panduan yang telah diberikan oleh syarak, ya. Dan mudah-mudahan bagi yang ingin berpoligami, pelajarilah ilmu poligami dan berkongsilah ilmu dengan orang-orang yang dah melakukan atau mengamalkan poligami, ya. Belajar, ya. Kalau tanya tuan-tuan, tanya saya, teori okey, peraturan okey, kan. Peraturannya tuan-tuan pun kena belajarlah, ya. Boleh belajar tuan-tuan. Dan seingat saya lah tuan-tuan, di Selangor insya-Allah, ya, kalau depan saya ni ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 orang lebih kurang, ya, para lelaki. Kalau yang yang mohon poligami lah, ya, isi borang samit. Saya ingat 24 ni lulus, saya ingat, ya. Kecuali yang belum kahwin lagi tak lulus lah, ya. Satu pun tak lepas, apply 2. Tapi dia kata, saya luar biasa ustaz, saya apply terus 3. Itu lagi hebat, ya. Aku yang jadi pendaftar pun tak berani lagi, dia apply 3 terus. Ini memang mengaji, memang betul-betul dekan kat masjid lagi ni, bumbung masjid dia mengaji tu, ya. Jadi kalau mohon insya-Allah, ya, niat ikhlas lillahi taala sesuai dengan tuntutan syarak, insya-Allah akan diberikan keizinan, ya. Mana kalau dah bicara mahkamah dah luluskan, cuma poligami ni mahkamah tinggi tuan-tuan, ya. Mahkamah tinggi peraturan saya tak pastilah, saya dah cerita dengan tuan-tuan ke tidak, tapi basically-nya dekat mahkamah tinggi, dia bukan mahkamah rendah, ya. Yang lepas saya dah bincang tuan-tuan, ya, ada syarat-syarat dia lah, ya. Laki yang ada keinginan yang tinggi terhadap perempuan, kan. Dia tak cukup seorang, kena pula isterinya sakit, kan. Saya dah cerita dengan tuan-tuan, ada seorang tu dia mohon poligami, nak minta nasihat. Dia kata, ustaz, saya ni nak mohon tapi isteri saya boleh tak jangan tahu. Saya kata, kalau kat Malaysia ni susahlah, sebab isteri biasa tahu. Sebab doktor kata isteri saya tu sakit yang kritikal. Saya tengoklah sakit apa tuan-tuan, tapi sakit yang kritikal lah, ya. Sakit kritikal lah. Kalau setakat sakit gigi tak adalah kritikal, ya. Habis-habis kuat dia. Kalau sakit gigi, kalau suaminya kahwin lagi, digigit je laki dia, kan. Tapi mungkin ada sakit kritikal. Doktor kata, kalau kamu beritahu sesuatu benda yang mengejutkan, ya, yang memberatkan, memberikan tekanan, ya, kamu mungkin boleh membunuh dia. Jadi dia takut, kan. Saya kata tak apalah, istikharah, tawakal, insya-Allah. Sudah sakit, ya. Jadi kalau nak boleh, insya-Allah, ya. Fiqh membenarkan isu yang berkaitan dengan zuriat, ya. Saya sudah berikan kisah bagaimana ada seorang lelaki yang mempunyai pekerjaan yang bagus, ya, isterinya pun bagus, rumah tangganya bagus, tapi isterinya ditakdirkan Allah tidak dapat melahirkan zuriat, ya. Saya tak tahulah saya dah cerita ke tak cerita, kan. Tapi ini realiti lah, bukan cerita kosong-kosong, kan. Maknanya realiti yang dia ingin mempunyai zuriat, ya, sedangkan isterinya menuntut
Kalau abang nak kahwin lagi, ceraikan saya. Ni statement tak bagus seorang perempuan. Ya, tak boleh buat macam itu. Mohon cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak boleh menyebabkan seseorang wanita tidak mencium bau syurga suaminya. Syurga lah ya. Sebab tiket untuk mendapat syurga Allah Ta'ala ni salah satunya keredaan daripada suami dia. Jadi kalau suaminya redha tapi dia tak sembahyang pun ke neraka juga silap gaya kan. Daripada pelbagai sudut maka diambil kira. Jadi jangan minta cerai daripada suami dengan alasan semata-mata suami nak poligami, sedangkan suami berkelayakan, berkemampuan, kan? Janganlah begitu, kan? Jadi tak boleh lah, ya. Jadi nasihat kita dapatkan kaunseling. Tapi yang kes yang saya sebut tu memang dia inginkan zuriat, kan? Siapa yang nak kahwin tak nak anak, ada pelik sikit. Saya pun dah cerita dengan tuan-tuan beberapa kes sebelum ni, rumah tangga bermasalah di antara puncanya kerana tidak mendapat zuriat. Ini contohlah. Ini sebagai sedikit penambahan maklumat, tapi insya-Allah kan ada program yang saya tengok banting kat luar tu, hidup bahagia kekal di syurga apa benda tu. Tu pun bagus tu. Ya, dengar orang-orang alim cerita bagaimana perlunya menjaga rumah tangga yang bahagia. Jadi kalau orang perempuan minta cerai tanpa sebab munasabah, dibimbangi susah syurga dia, ya. Tapi ada orang perempuan dia tak faham pula, kan? Kita kata, Nabi kata tak cium syurga, dia kata tak cium tak apa, janji masuk, kata dia. Pening kepala kita, tuan-tuan, ya. Dia tak faham, kesian, ya. Ini perkara yang dibenarkan dalam fiqh, ya. Ataupun jika berlaku peperangan yang menyebabkan ramainya lelaki meninggal, ya. Kalau dalam suasana kita hari ini berlaku tak? Ada berlaku, ya. Contoh di Palestin yang boleh katakan hampir setiap hari orang Islam dimusuhi, ada yang dibunuh dan sebagainya, ya. Mungkin di situ mewujudkan suasana ramainya wanita atau yang kematian suami, sedangkan perlindungan bagi seorang isteri, seorang wanita itu perlu, maka diharuskan, ya, insya-Allah, ya. Ataupun disebut lagi tentang berkaitan dengan apa lagi, tuan-tuan, keadaan yang menyebabkan seorang itu berpoligami, keinginan dia, ya, keinginan dia mempunyai lebih daripada seorang isteri atas sebab-sebab keperluan yang lain, ya. Saya pernah sebutkan ada juga lelaki yang dia memang tak boleh cuti, setiap malam dia kena guling-guling. Kalau tak guling-guling, kepala dia berpusing. Faham tak faham aku cerita ni? Tak faham? Bawa-bawa faham je lah, ya? Dia memang macam tu, ya. Jadi kalau kena bininya bulan mengambang, stres dia, kan? Dia tengok tiang pun lain macam, tiang tu macam bini dia dah. Berat lah tu. Ada orang macam tu, ya. Jadi daripada dia terlibat dengan perkara yang tidak baik, ya, terlibat dengan pelacuran dan sebagainya, lebih baik dia bernikah lagi supaya halal, ya. Cuma kita dah sebutkan juga, saya sebutkan tadi, kalau yang nak poligami, kongsilah ilmu dengan orang yang dah berpengalaman, insya-Allah, ya. Cuma sikit undang permohonan isi borang, pergi jumpa imam sini, katalah tuan-tuan karya Setia Alam kan, isi borang kat SPIM, SPPIM, ingat laman web tu, ya, S Selangor, SP Perak, kemudian Perak lagi, India, Malaysia, kan? Itu dia punya, tuan-tuan tekan situ, isi dalam tu, print, jumpa imam sini, ya. Minta sokongan, datang pejabat saya, jumpa pendaftar, dapatkan cop sokongan, ambil borang, ada satu borang di pejabat agama tu, dapatkan, kemudian nanti tuan-tuan kena download borang poligami, borang poligami dekat mahkamah punya form tu, dekat internet je, type JAKIS, JAKISS, kemudian tekan, pergi ke muat turun borang,
Kemudian type perkataan poligami. Nanti ada borang-borang tu, ambil yang atas sekali, download, isi, kemudian lengkapkan, submit dekat mahkamah tinggi, daftar bicara. Kan, kalau isteri setuju mudah banyak, gitu. Kalau isteri tak setuju tapi tak berapa keras, mudah sikit. Kalau tak setuju sangat keras, itu susah banyak sikit. Tapi kalau isteri tak setuju, kita pula penakut, silap gaya, memang tak jadi. Begitu je lah. Kan, waktu orang yang nak pasang 2-3 ni, hati kena kering sikit. Saya pernah sebut dengan tuan-tuan, kalau datang minta nasihat, lepas kita bagi pandangan, tuan berapa persen nak poligami? Oh, saya 100%. Contoh ya, tuan baju hijau ni kan 100%. Teruskan. Kan, tuan berapa persen? 80 je Ustaz, 90 tinggi-tinggi. Balik je lah. Tak jadi dia. Lepas dapat bicara, mahkamah luluskan, datang pejabat agama balik, ambil kebenaran, selesai. Dan begitu. Ya, tak ada yang tulis pun, macam tak berani je semua. Tak apa Ustaz, ada online ni. Dalam nanti balik saya repeat balik lah dekat Facebook. Gitu ya. Okeylah, baguslah. Tapi saya terangkan itu peraturan umumnya. Begitulah caranya tuan-tuan. Kalau rasanya bermasalah, PM saya lah tuan-tuan. Nanti saya bagi panduan. Kalau payah sangat, bagi tahu je lah data-data, nanti saya tolong isikan borang. Okey? Ada yang berminat? Tak ada seorang pun yang angguk, semua terkelip-kelip. Gitu. Okey, itu yang lepas tuan-tuan ya. Kita dah ceritakan insya-Allah ya. Baik, jadi malam ni kita masuk satu tajuk lagi, muqaddimah dalam perkahwinan ya. Saya pun tak adalah berapa detail sangat, tetapi oleh kerana perkara ini disebut dalam fiqh, panduan kita untuk memilih pasangan, sewajarnya kita lihatlah. InsyaAllah mudah-mudahan kalau yang belum kahwin, itulah cara dia memilih pasangan. Kalau yang dah kahwin tapi tiba-tiba mungkin ada orang tanya, kita boleh beri panduan. Yang bergelar bapa, datuk, ibu, nenek, yang anaknya nak berkahwin, ingat-ingat balik, oh panduannya begini-begini, supaya tidak menyesal apabila bergelar sebagai suami dan isteri. Sebab mukadimah dulu saya cerita dengan tuan-tuan, sangat sedih. Nikah hari Jumaat, Sabtu Ahad kenduri kahwin, Isnin bergaduh, Selasa ditaklik cerai. Kita tak nak benda-benda begitu. Dari kahwin sampai ada anak, bergaduh tak sudah, akhirnya tak tahan, datang pejabat agama. Poinnya simple, isterinya tak nak dengar cakap suami dalam erti kata segi sudut pakaian. Suaminya bukanlah alim sangat. Dia cakap, saya bukan alim sangat Ustaz, tapi saya faham hukum hakam aurat ni. Kan, isteri kena tutup aurat, kenalah pakai tudung. Ini saya tegur, dia marah, dia tak terima. Sampai ada yang kata apa dah, pergilah cari ustazah sana. Dia suruh saya. Kan, kalau tuan-tuan isterinya cakap macam tu, kau tengok aku tak bagus sangat, abang pergilah cari mana ustazah kahwin. Tuan-tuan terus malam tu terus cari, terus kahwin. Jangan tunggu, takut nanti ditarik balik. Boleh ingat? Tak ingat? Catatkan kat situ ya. Pasal kita banyak juga pergi cari ustazah tu macam tu. Masya Allah, orang syukurlah sepatutnya dapat suami yang boleh menegur isteri, isteri yang boleh menegur suami. Patutnya bersyukur. Itulah cara tip bagaimana nak bahagia dunia dan akhirat sampai ke syurga. Ini kalau benda hukum pun ditegur melompat, payahlah. Kan, yang sampai pernah berlaku tu, sampai suami kata, saya siap belikan dia tudung Ustaz. Saya tanyalah kakak saya ke mak saya, orang perempuan ni tudung apa yang sesuai sekarang. Masa tu glamour, tudung bawal. Kan, ada tudung daripada Turki, oh dahsyat ya. Ada bawal, ada shawl, lagi apa lepas bawal jenahah, siakap,
cencaru, lantaklah. Tapi yang penting bila dibeli, diberi, dipakai, itu caranya. Ini tidak, suaminya beli, suaminya bagi, minta pakai, tutup aurat, perintah Allah. Dia boleh dia cakap, abang yang beli kan, abanglah pakai. Innalillah. Suaminya suruh pakai tudung, macam mana ni tuan-tuan? Ya kan? Ini benda-benda yang dah berlaku. Ya, baik. Jadi mukaddimahnya dia tuan-tuan, di sini disebutkan mukaddimah perkahwinan. Kalau kitab ni yang jilid 4 ni tuan-tuan, muka surat 710, ya. Mukaddimah sikit, sesungguhnya kebahagiaan rumah tangga, lahirnya anak yang baik dan cerdik, serta kekalnya kehidupan rumah tangga adalah terletak kepada pemilihan suami isteri yang baik, kan? Pilih suami yang baik, pilih isteri yang baik, bukan yang cantik semata-mata. Yang hadis biasa kita dengar kan, kan ada hadisnya. Yang cantik memanglah, kalau boleh kita nak yang paling lawa, paling handsome, paling cantik. Tapi mata orang tak sama tuan-tuan, mata orang tak sama. Sebab sepanjang bertugas jadi pendaftar ni, kita membantulah menikahkan pasangan-pasangan. Kadang-kadang kita tengok memang macam pinang dibelah dua. Bahasa orang klasik, pinang tu buahnya cantik, bila dibelah tu nampak dua, cantik. Kita tengok pun cantik kan, comel aja. Tapi kadang-kadang yang kita jumpa, pandangan kita, tapi tak boleh cakap, berusaha lah kan, macam pinang dilanggar dengan stemprol, mana tuan-tuan? Oh, tu kan, bukan dipinang lagi, diketuk dengan losong, bukan losong, losong keropok kan. Memang kita pun, tapi kita tak apalah, nikah tetap nikah lah, dah jodoh dia kan. Jangan nak banyak condemn. Kadang-kadang, Ustaz, betul ke isterinya Ustaz? Betul ke suaminya Ustaz? Jangan, dah jodoh dia, kan gitu. Ya, tapi ini betul tuan-tuan, betul. Saya dah banyak jumpa dah tuan-tuan. Ya, okey. Batu mata orang ni tak sama. Pada kita, kalau saya tanya tuan-tuan, orang perempuan yang paling cantik di kalangan tuan-tuan siapa? Isteri kan? Berani cakap bukan isteri. Tak masak besok pagi, isteri kita lah yang paling lawa, betul? Tapi kalau dikatakan itu 20 tahun dulu Ustaz, sekarang bini saya tertahu dah tak erti melawa. Dulu kalau dating ratu kebaya, sekarang ni macam langsui aku tengok dia. Payah. Bininya kata, alah, suami saya tu Dracula tu dah macam kembar dia dah. Gaduh tuan-tuan. Kenapa dah? Jangan buat macam tu, tak elok. Pemilihan itu mesti dilakukan dengan penuh rasa sedar, tidak dipengaruhi oleh perasaan yang bergolak atau keinginan untuk memperoleh maslahat tertentu yang bersifat sementara. Pemilihan itu mestilah berasaskan dasar yang kukuh dan akan bertambah kukuh daripada semasa ke semasa. Ya, pemilihan tu kita pilih, sebab tu Islam ada tata cara dia. Nanti kita detail lah satu daripada kita tengok, rasa kita minat, hantar orang tengok, jenguk. Boleh tengok lebih lagi daripada kita lelaki tengok perempuan muka tapak tangan je, ada rahsianya di situ. Tapi kalau kita nak puas hati, boleh tengok lebih tak? Boleh. Siapa yang boleh tengok? Mak kita, kakak kita. Suruh tengok lebih-lebih. Mak, tengok rambut dia macam mana, tengok tengkuk dia macam mana, dakinya banyak ke tidak, contoh kan. Boleh tak? Boleh. Mak, cuba tengok badan dia macam mana, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Islam membenarkan. Tapi bukan kita. Yang boleh ialah sesama wanita yang muslim. Lepas tu Islam ada ajar adab dia, kan? Macam mana mak, kak, macam mana budak perempuan ni? Oh, budak ni memang pembersih lah,
rambutnya diurus dengan baik, kan, nampak kebersihannya, ya bolehlah tu. Ya mak, iya. Tapi kalau kau salamat, mak tengok dia ni, aduh, dia punya kurap tu dah macam peta semenanjung tanah Melayu dah. Jangan. Islam kata nampak keburukan cukup berkata tak payah lamat, lebih baik kau cari laki perempuan lain aja lah. Cukup. Kenapa? Tak payah, itu aib orang. Contoh kan, itu Islam. Ada dalam kitab ni tuan-tuan. Sebab saya dah baca kitab 2-3 kali kan. Jadi jumpa kat depan. Cuma saya awal sebutkan. Akad nikah memberikan kesan yang sangat besar, kekal untuk satu tempoh yang masa yang panjang serta dipenuhi dengan tanggungjawab. Oleh itu, kedua-dua calon suami isteri mestilah mengambil langkah-langkah yang perlu sebelum akad dijalankan. Jangan kata kita je lelaki yang nak kena tengok perempuan, yang perempuan pun kena tengok bakal suami. Kan, datang pakai kopiahnya baru kan, jubahnya jubah baru kan, kain pelekat baru, risik-risik sikit. Dia memang jenis pakai kopiah selalu ke? Memang pakai jubah selalu ke? Contoh, rupa-rupanya memang dia begitu, alhamdulillah. Tapi baru datang jumpa kita, baru cek kopiah baru, sebelum ni kopiah pun tak pernah pakai. Contoh, bukan kata kopiah tu mesti baik, tidak, tapi urumnya begitu kan. Bajunya pun comel, tapi sebelum ni tidak, lain tu. Kan, kena perhatikanlah ya. Ini supaya setelah akad nikah dijalankan, kedua-duanya akan melangkah dengan yakin bahawa segala sifat-sifat dan kelengkapan yang ada akan membolehkannya mencapai matlamat perkahwinan, dan dia yakin dengan masa depan perkahwinannya. Nak pula kalau dia dicari-carikan. Kalau boleh, kenal-kenallah dulu. Cara berkenalan tu istilahnya dengan cara yang dibenarkan. Itu nak pesan ya. Kalau yang dah kenal lama tu, aku kenal dia pada sekolah rendah, kata Man, kau tak tak payah, aku kenal dia. Aku kenal dari sekolah darjah 1, aku kenal dia. Sampai darjah 6 aku kenal dia. Mak bapak dia pun aku kenal. Sekolah menengah, tahulah sikit-sikit. InsyaAllah, boleh lah tu. Kan, kenal, bersekolah dia kenal tu kan. Darjah 1 dia kenal silap saya. InsyaAllah dia yang terbaik lah. Sebenarnya aku cakap diri aku tu sebenarnya tu. Omah saya tuan-tuan, rezeki saya. Darjah 1 saya kenal tuan-tuan, sampai darjah 6, satu kelas ya kan. Sekolah menengah lain, kolej, universiti, universitinya sama. Dapatlah jodoh, alhamdulillah. Jadi rasa confident sikit lah ya, sebab kenal dia, kenal keluarga dia, kenal bapak dia, kenal tok dia, kita kenal kan. Masa tak kenal, satu kampung raya pun sampai kan. Kalau pergi rumah mbahnya dulu raya kan, oh alah, alhamdulillah, tekan rene yo royo yo. Royo mbah ya tekan. Rupanya mbah jadi mbah mertuanya pula. Itu namanya jodoh ya, insyaallah. Tengoklah yang kedua, kalau jauh sikit, kalau ada nanti insyaallah. Kalau macam beranilah. Gebang cerita boleh tuan-tuan, isi borang belum tentu kan. Okey. Langkah-langkah itu ialah ni fiqh aja ya. Pertama, mencari sifat-sifat yang dituntut oleh kedua-dua pasangan. Yang kedua, melihat bakal tunangnya. Yang ketiga, meminang. Itu step dia. Tuan-tuan ada buat tak? Ada, alhamdulillah. Ya, anak tuan-tuan ada buat tak? Ada, alhamdulillah. Yang belum, agak-agak belum ada makwa, belum ada pakwa, senang kata gitu. Nombor 1, mencari sifat-sifat. Fiqh bagi pandangan macam mana. Yang kedua, tengok bakal isterinya macam mana. Mana boleh tengok, yang mana boleh tengok, mana yang tak boleh tengok ya. Tapi hari ni tuan-tuan, habis ditengok semua dah. Kan. Yang nakal lagi tuan-tuan, bukan tengok lagi, siap atau gambar lagi kat handphone, ugut lagi. Kalau kau tak nak kahwin dengan aku sebarkan gambar body kau. Gila tuan-tuan. Inilah masalah handphone dibuat guna untuk
benda-benda macam itu. Yang perempuan pun kepala 3 suku juga tuan-tuan. Apalah percaya dengan lelaki yang bergelar sebagai seorang lelaki, belum ada ikatan. Yang suami isteri pun hari ni kita pun pening kepala tuan-tuan. Suami isteri bergaduh, ugut, kan? Kalau kau tak ceraikan aku, aku tayangkan gambar kau pelik-pelik. Aduh, ada lagi bini itu kan adab melampau tuan-tuan. Ya, hubungan suami isteri tapi dikategorikan secara melampau. Kan? Sebab tu walaupun kita dah bergelar suami isteri, ada juga keterbatasan yang perlu dijaga yang boleh menyebabkan dosa antara suami dan isteri. Kan? Bila kata dah kahwin halal semuanya, betul. Tapi dalam satu-satu keadaan hukumnya boleh jadi berdosa dan haram. Ya? Contoh bersama suami isteri tengah period, boleh tak? Tak boleh. Tapi kita jumpa kes pejabat, suami saya ustaz, saya period ke tak period, dia nak juga. Kalau tak bagi, dia marah saya. Habis puan bagi, bagilah. Eloklah kau dosa sekali. Nampak tak? Ya. Jadi walaupun dah halal, tetap masih ada hukum hakam yang membatasi. Ya. Jadi kena jaga adab. Hatta yang teknologi kini, kalau bersama sekalipun, janganlah sampai diambil gambar, sampai dirakam. Jangan kata koleksi suami isteri. Ini perbuatan yang sangat tidak wajar kalau dilihat oleh orang bukan yang bergelar suami isteri. Itu hukumnya haram dan berdosa. Hatta tuan-tuan kena ingat, bukan tuan-tuan lah, umum, kalaupun suami isteri dia rakam, dia simpan, tapi awak bercerai, awak bukan suami isteri, mana boleh tengok lagi? Betul? Terkelip. Ingat? Saya cakap ni tuan-tuan, kes sebenarnya ni. Sebab tu kita kata walaupun halal suami isteri, ada benda-benda yang tetap kena jaga. Ya, boleh tak faham ya? Fahamlah ya. Baik, seterusnya meminang ya. Baik, yang seterusnya perkara penjelasan yang pertama iaitu mencari sifat-sifat yang dituntut oleh pasangan. Allahu Akbar. Dah isyak dah. Sekejap aja. Ya, isyak ya. Secadang hari ini pun sampai isyak je tuan-tuan. Minta izin lah ya. Isyak mungkin saya berhentilah ya. Okey. So saya dah isyak dah 8.23 kan. Sekejap aja isyak ya. Betul tak? Tapi jam masjid tak bunyi lagi. Maknanya ada masa lagi lah. Ada lagi 3 minit. Panjang lah tu. 3 minit Maggi masak tuan-tuan. Boleh makan lagi tu. Kalau bangkit pergi puasa, sahur 3 minit, sempat lagi tu ya. Air boleh masuk, kurma 5 biji boleh masuk. 3 minit banyak lagi ya. Baik. Mencari sifat-sifat yang dituntut oleh kedua pasangan. Yang pertama, Islam telah menggariskan sifat yang perlu ada pada calon pengantin perempuan dan pengantin lelaki. Seseorang yang ingin berkahwin mestilah mencari suami atau isteri bersifat dengan sifat tersebut. Yang pertama, iaitu agama yang sahih dan akhlak yang mantap. Agama yang sahih dan akhlak yang mantap. Lelaki yang bakal berkahwin mestilah beragama dan punya akhlak yang baik. Bakal isteri juga perlu beragama dan mempunyai akhlak yang baik. Nabi SAW berkata, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu wa zawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid," kata Nabi. Ya, apabila orang yang kamu reda agamanya dan akhlaknya datang meminang kepada kamu, hendaklah kamu berkahwinkannya. Jika kamu tidak berbuat demikian, nescaya akan berlaku fitnah dan kerosakan yang besar di atas muka bumi. Jadi tengok lakinya bagus, perempuannya bagus, datang meminang, kita kenal, pergi ke masjid setiap walaupun sekadar Pak Bilal, kita yakin dia lelaki yang baik. Pinang anak kita, silakan. Itu nombor satu. Nak pula isu agama ni disebut agama yang benar, Islam yang benar,
akidah yang benar. Sebab sekarang ni banyak yang tak benar, ngaku Islam terlibat dengan ajaran sesat. Saya dah cerita dengan tuan-tuan yang budak Qadiani kan. Ingat tak ingat saya tak tahulah. Ada cerita tak agak-agak? Tak ada yang angguk ya. Semua geleng aja ya. Yalah, belum laku agaknya. Budak perempuan telefon, Ustaz, saya nak minta nasihat. Kenapa? Saya nak kahwin dengan seorang lelaki. Keluarga dia ni Qadiani Ustaz. Oh iya ke? Tapi laki tunang saya, power saya, pasangan saya ni, dia tak berapa Qadiani kata dia. Oh, aku pun tak berapa je lah. Apa benda maksudnya? Dia macam orang Islam kita ni lah, ngaku Islam, sembahyang 5 waktu pun culas, kadang-kadang langsung tak sembahyang Islam, tapi sembahyang tak sempurna. Contoh kan? Jadi sama juga dengan Qadiani. Saya kata ginilah, kalau nak kahwin juga dengan dia boleh, tapi ada caranya. Kita ajar, nanti beritahu dengan dia masa nak nikah, perbaharui syahadah, jangan sampai bertaklid lagi ikut Qadiani katakan Mirza Ghulam Ahmad adalah Rasul. Tak boleh. Lepas nikah kena tarbiyah dia ikut cara kehidupan akidah ahli sunnah wal jamaah. Boleh kahwin? Boleh. Saya ringkas cerita je tu. Kan? Okey, satu lagi sekarang ni tuan-tuan pun tahu kan, sekarang ni ada ajaran yang diyakini menyeleweng, tapi tunggulah fatwanya. Hadi minallah aminallah Ahmad. Tuan-tuan boleh Google sekarang ni, yes, tentang statement-statement dan kenyataan-kenyataan dia. Ya, yang paling membimbangkan, dia memegang konsep pluralism, ya, iaitu menyamakan semua adalah agama sama. Mana boleh? Kan dia kata agama Hindu ke, engkau Buddha ke, engkau Islam ke, Allah tak pandang. Yang penting Allah pandang kau baik tak baik. Itu statement orang tu. Saya kata betul lah, Allah pandang kau baik tak baik, betul sangat. Tapi kalau kau baik sekalipun, kau derma 1 juta 2 juta, tapi tidak diikat hati engkau dengan akidah syahadatain, tidak ada nilai sedekah kamu. Tetap kamu dihumban dalam neraka. Nampak? Kod kamu tidak bersedekah sekalipun, walaupun kamu kaya, sifatnya kedekut, tetapi dia masih hatinya dengan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka tetap dia akan masuk ke syurga. Boleh jadi dia lambat sikit, tapi itu yang diamalkan dalam ajaran ni. Tuan-tuan boleh tengoklah tuan, pening kepala kita tuan-tuan. Dan dia terang-terang mengaku dia bukan Islam. Kan? Dia bukan Islam. Jadi macam mana kita yang beragama Islam boleh nak ikut ajaran yang seperti ini, yang sangat bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey tuan-tuan, dah azan, dah bunyi signal. Lepas tu saya baca satu hadis, saya habiskan, kita tangguhkan bulan depan. Wallahu alam. Kita rehat sekejap ya.
La haula wala Baik, alhamdulillah sampai Isyak. Sampai seminit 2 je lah ya. Jadi kalau bagi lelaki itulah yang dicari, tengok agamanya. Ditelok agama ni, penake telok sembayangi. Angger sembayangi dijaga, 5 waktu dijaga, rajin pula memasjid, ya kuilah sing lanang sing api. Rajin baca Quran pula, rajin etikap memasjid, kuwi lanang sing api. Faham tak faham? Tak faham? Bapak faham je lah. Ya. Nah, kalau lelaki ni basic, tengok dia jaga sembahyang tak? Jaga sembahyang, rajin ke masjid, contohnya lah. Kan? Kemudian rajin pula duduk majlis ilmu, contohnya kan? Ini nampaklah ciri-cirinya. Hatta kalau ada masa lapang, pegang handphone pun, tapi dia tengok Quran, baca Quran. Ni lelaki yang sangat bagus, insyaAllah ya. Rasanya ada tak pada calon tuan-tuan ni? Ada ya? InsyaAllah. Jangan tengok hebatnya aja, sembahyang huru-hara, Quran tak pernah pegang, lara hidupnya, payah. Itulah jadi kes rumah tangga kami. Ya, yang kami jumpa kat pejabat. Ya, kita ada kes laki ini bergaduh, bapak sampai dia kata menyesal saya kahwinkan anak saya dengan dia ni bukan tu haji ya, dia ni bukan ni tunggu. Kan dia tak sembayang, kan buat perangai, dulu ingatkan bagus, rupanya teruk, bergaduh tuan-tuan. Menyesal aku kahwin kakak. Habis tak apa, engkau tak puas hati aku. Ada menantu cakap dengan bapak mutu macam itu. Stres tuan-tuan. Kalau aku tahu, aku kahwinkan dengan pakcik baju hijau, tuan baju hijau ni lagi bagus. Angguk dia. Aduh, sedih tuan-tuan ya. Sebab tu jagalah tuan-tuan. Saya biasa pernah cerita, saya tak tahu saya pernah cerita ke tidak, tapi saya pernah balik, saya biasa cerita kot. Ke tak pernah cerita kat sini, tapi biasa saya cerita. Saya pernah balik kuliah, masuk highway. Masa tu saya ceramah kat mana saya tak ingat, tapi saya ingat masa tu balik touch Setia Alam punya tol ni kan. Dan masa lepas tol tu ada orang telefon saya. Dia kata, Ustaz nak minta pandangan calon bakal menantu yang baik macam mana. Kan? Saya kata, untuk siapa? Kata untuk anaknya. Mereka kata ada lelaki nak anak dia, tapi ada masalah sikit, nak minta pandangan Ustaz. Saya kata 3 je. Saya kata kalau 3 ni ada, insya-Allah. Kan? Pertama, tengok solat dia jaga solat tak? Kalau dia solat 5 waktu dia jaga, okey, bonus, baguslah. Yang kedua, tengok hubungan dengan mak bapak dia, dengan adik-beradik dia, terutamanya mak ayah dia. Tengok dia macam mana, risik-risik sikit. Kalau dia jenis jaga mak ayah, berbakti dengan mak ayah, insya-Allah ini laki yang sangat bagus. Dia bertanggung dengan mak ayah dia, insya-Allah dia tanggung jawab dengan isteri anak-anak dia. Kan? Sebab selain dia jaga akhlak bagus, mak ayah selalu doakan yang baik untuk dia. Dan yang ketiga, tengok kerja dia. Kerja bukanlah kita nak minta hebat sangat, bukan. Maksudnya asalkan kerjanya betul, halal, istiqamah, insya-Allah saya kata. Kan? Lepas tu saya kata, kenapa Ji? Saya bercakap tu daripada lepas tu Setia Alam sampai rumah saya dekat Kapar sana tu. Lepas tu baru saya dengar. Kan dia kata laki ni okey Ustaz sebenarnya, tapi dia ni
susah sikit nak dengar pandangan. Bersembang dengan saya sampai dia kata apa, lebih kurang ayat dia kata apa, saya ni pakcik senang kata, saya punya pandangan ni kalau saya bagi macam ni orang tak suka, saya ni susah lah macam ni, saya tak suka lah macam ni. Payahlah macam ni. Mana dia kurang nak open minded, kepala otak dia je fikir dia betul. Payahlah macam ni. Ni kalau macam ni rumah tangga besok kahwin, aku suami kau isteri, kau dengar cakap aku je. Masuk parit lah kita. Tak lagi gitu. Kita suami ni hebat macam mana pun, tapi tetap kena pandang kiri kanan kita. Orang belah kanan kita ni, isteri kita, minta pandangan dia. Yang minggu ni Sabtu Ahad kita nak ke mana? Kita balik kampung je lah bang. Minggu depan dah balik kampung dah, jomlah kita bercuti. Okey tak? Okey, minta pandangan. Apa pak kata belah kiri abang? Sebelah isteri kan? Sebelah sini siapa? Isteri kedua kan? Dah cerita poligami kena amal lah kalau berani. Tanya anak-anak pula, Along, Angah macam mana minggu ni? Nak balik kampung ke? Minggu lepas dah balik kampung bah. Minggu ni kita jalan-jalan lah, kita pergi PD ke mana ke. Okey, minta pandangan lah. Boleh je kita kata yang Along, Angah minggu ni no balik kampung, kita pergi ke Thailand. Contoh pasal kawan saya baru berjalan balik ke Thailand, jumpa tadi saya sembang. Jom ikut abah. Tak nak, tak ikut abah. Payahlah macam tu. Boleh, tapi tak berapa comel lah dalam rumah tangga. Itu lelaki. Dan yang perempuan, Nabi SAW ni selalu kita dengar ada hadis ni, tunkahul mar'a li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fasbar bizadidin taribat siadah. Dikawini perempuan itu kerana 4 perkara: hartanya, kemudian keturunannya, kemudian cantiknya, kemudian agamanya. Tapi Islam sangat memilih, pilihlah yang ada agama, pasal kita akan dapat keberuntungannya sangat luar biasa. Tapi kalau kebetulan tuan-tuan dapat dalah agamanya bagus, akhlaknya bagus, keturunannya bagus, lawa pula, bonus lah kan ramai macam tu kan, ramai tuan-tuan, ramai itu namanya rezeki insya-Allah. Tapi dua-dua Islam pandang ini dulu nanti yang ke depan nanti insya-Allah rumah tangganya sangat cantik. Sebab apa-apa pun dia tetap akan pandang agama dulu dalam urusan rumah tangga. Walaupun urusan rumah tangga, tapi agama kena utamakan. Minimum tuan-tuan, minimum benda simple. Tuan-tuan cuba perasan, ada tak kalau kita berjalan dengan isteri, berjalan dengan anak, berjalan, paling dekat tu dataran Shah Alam. Dulu saya pernah sebut benda ni. Kat dataran Shah Alam, lepak-lepak main dengan anak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dah long Angah, jom, tu dah maghrib, berhenti, jom pergi masjid. Ni bagus. Ada macam tu. Jalan shopping, tu kat City Mall tu yang dekat ICT tu, apa pasar raya tu, apa nama pasar raya tepi highway tu, apa dah? Apa? Sogo. Aku lalu tapi tak singgah lagi. Itu yang tak tahu sangat tu. Bapak besar aku tengok pasar raya tu kan. Itu kalau kita masuk Zuhur, Asar belum tentu keluar tu. Satu kedai ke satu kedai, satu kedai kan. Jalan. Bang, ini dah diam-diam pukul 2 bang. Kita belum Zuhur bang. Jom kita solat dulu. Ini macam bro. Nampak tak nilai agama tu dalam rumah tangga tu cantik. Nak pula anak kita walaupun baru darjah 6, walaupun baru darjah 5, dia mengaji sekolah kan, jalan naik kereta balik kampung pergi Johor atas highway, bah berhentilah bah, jom alah terus lagi lah. Alah adik nak pergi bilik air, tapi ni dah Zuhur bah, kita bilik air kita semayang kan bagus bah. Ini macam, nampak tak? Kalau ini ada tuan-tuan, insya-Allah
dia utamakan agama dahulu, bahagia rumah tangga. Sebab Nabi kata, ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga rumah tangga kamu, Allah jaga urusan kamu, Allah jaga diri kamu. Yakinlah dengan janji-janji baginda Nabi SAW. Okey tuan-tuan, saya ingat cukuplah sekadar ini perkongsian pada malam ini. Jadi ada terlebih terkurang, mohon maaf. Istiqamahlah duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan ada manfaat dunia dan akhirat. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.